diriwayatkan dari Aisyah dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingin benar aku melarang orang-orang dari melakukan ghilah, sehingga aku ingat kepada orang-orang Rum dan orang-orang Farsi. Mereka melakukannya, tetapi perbuatan itu tetap tidak memudaratkan, membahayakan anak-anak mereka. Muslim berkata, Khalaf dalam riwayat dia kata Judamah al-Asadiyah, yang betulnya mengikut riwayat Yahya tadi dengan dal, iaitu Judamah, itu saja. Riwayat daripada Aisyah daripada Judamah binti Wahab, saudara perempuan, adik-beradik kepada Ukasyah. Kata beliau, saya telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama beberapa orang yang lain. Wa huwa yaqul, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laqad hamamtu, ingin benar aku sudah nak benar melarang daripada melakukan ghilah, tetapi aku perhatikan kepada orang-orang Rum dan Farsi. Mereka melakukan ghilah terhadap anak-anak mereka, tetapi tidak membahayakan. Perbuatan itu tidak membahayakan sedikit pun kepada anak-anaknya. Thumma sa'aluhu 'anil 'azl, kemudian para sahabat bertanya Nabi SAW tentang azl. Rasulullah SAW pun bersabda, dzalika al-wa'dul khafi, itulah penanaman anak secara senyap-senyap, secara sulit. Riwayat daripada Al-Muqri disebut, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu ditanya. Diriwayatkan dari tadi juga Judamah itu juga, supaya itu juga dari Abi supaya dengan hadis Sa'id bin Abi Ayyub tentang azl dan ghilah. Cuma dia tidak kata ghilah, dia kata ghiyal, maknanya sama. Seterusnya riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa ada seseorang pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, saya nak melakukan azal terhadap isteri saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, kenapa engkau nak melakukan begitu? Orang itu menjawab, saya kesihan, atau saya bimbangkan anaknya ataupun anak-anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya perbuatan itu membahayakan, tentu ia telah membahayakan, tentu ia telah memudaratkan orang-orang Farsi dan Rum. Zuhair dalam riwayatnya berkata, in kana lidzalik fala, kalau kerana itulah tak payahlah. Kalau kerana kamu takut kesianlah kepada anak-anak dia, tak payahlah buat lagu tu. Kerana apa? Ma dharra dzalika Faris wal Rum, perbuatan itu telah tidak membahayakan orang Farsi dan orang Rum, mereka melakukannya. Tak apalah, habis kat tu. Kita tengok semula hukum azal ataupun al-azl. Apa hukumnya? Azl itu seperti Imam Nawawi sebut, Imam Nawawi sebut, iaitu seseorang bersetubuh dengan isterinya apabila sudah hampir terkeluar air mani, dia cabut, yakni cabut senjatanya dan melepaskan air maninya di luar faraj, di luar. Itulah yang dikatakan azal. Sama juga dalam istilah lain digunakan iksal. Iksal itu pun sama juga, azal juga. Dalam bab suci ke apa tu, banyak dia guna iksal, dia tidak guna azl, dia guna iksal. Tapi maknanya lebih kurang. Kita tengok dulu Imam Nawawi kata. Dia kata azl ini, perbuatan azal lagu sani makruh di sisi kita, makruh, bukan haram. Fi kulli halin,
dalam semua keadaan. Wa kulli imra'atin, dan terhadap semua perempuan, tak kira perempuan mana, sama ada ia setuju atau tidak. Yang ni kalau perempuan itu perempuan isteri yang merdeka ke, atau hamba ke, atau macam mana ke, tak boleh. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu jalan kepada terputusnya nasal ataupun keturunan manusia, menyebabkan jadi putus zuriat. Sebab itulah dalam hadis yang lain Imam Nawawi kata al-azal ini disebutkan sebagai al-wa'dul khafi, iaitu penanaman anak secara sulit, yakni mematikan anak secara sulit. Pasal apa? Pasal dia menyebabkan tidak ada berlaku kelahiran lah, tak beranak. Seperti dengan membunuh anak yang sudah dilahirkan dengan menanamnya, mati juga. Hak ni pun jadi tak hidup. Wa amma tahrim, adapun haram, faqala ashabuna. Jadi mengikut tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak haram terhadap mamlukahnya, yakni hamba perempuan yang dimiliki seseorang, dan tidak haram juga terhadap isterinya dari hamba orang lain tapi jadi bini dia. Sama ada kedua mereka, yakni hamba dia ataupun hamba orang lain jadi bini dia, setuju atau tidak, tidak haram. Lianna alaihi dararan fi mamlukatihi bimasiriha umma walad. Tak apalah ni. Ni perbahasan ini ketika ada hamba sahaya dulu. Kalau bila tak ada sekarang ini tidak berapa. Ada manfaat mana lah kalau kita cerita pun. Sebab apa? Iyalah, tak perlulah. Tetapi kalau isteri dia hak merdeka, kalau isteri dia izinkan, tidak haram melakukan azal. Kalau isteri dia izinkan. Wa illa fawajhan, kalau isteri dia tidak izin, ada dua pendapat ashab Syafi'i, mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang asah dari dua pendapat itu tidak haram, walaupun isterinya itu merdeka, walaupun dia tidak setuju, tidak haram, mengikut hak asah daripada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian hadis-hadis yang menyebutkan tentang hak larang pun ada juga, hak menyebutkan boleh pun ada juga. Tadi Nabi SAW kata buatlah azal tadi. Ni larangan itu maksudnya ialah makruh. Sebab itulah dia kata tadi makruh tanzihi, karahatut tanzih. Adapun hak hadis yang menunjukkan izin itu benar, itu dengan arti tidak haram, bukan dengan makna sunnah, bukan dengan makna sunnah ataupun dengan makna wajib kita kena buat lagu itu, tidak. Bahkan ia hanya dengan makna tidak haram sahaja. Harus. Dan ia tidak menafikan makruh. Boleh berlaku juga makruh. Tetapi bagi orang yang mengharamkan melakukan azal terhadap isteri dia yang merdeka tanpa izinnya, dia kata kerana ada mudarat lah tu pada isteri dia. Mudarat ada dengan melakukan azal. Dan bini dia nak anak, dia melakukan azal lagu tu tak boleh anak lah. Itu mudaratnya. Sedangkan orang yang berkahwin tu dia ada maksud dia, baik lelaki ataupun perempuan. Maka dengan sebab itulah disyaratkan keizinan dia tu, kena ada keizinan dia. Kalau hamba tu hamba orang lain, tu ada khilaf pula. Tapi masalah tu tidak berapa lah, tidak berapa hidup lah. Pasal apa? Pasal tak ada hamba. Dalam kitab-kitab disebutkan kalau hamba tu hamba orang lain, dia kena minta izin tuan dia, bukan minta izin dengan perempuan itu, tapi kena minta izin dengan tuan dia. Kalau tuan dia izin boleh, kalau tuan dia tak izin tak boleh. Sebab apa? Hamba tu hamba orang, harta orang, walaupun bini dia.
Gitulah kira-kiranya. Tapi kalau hamba dia, tak payah minta izin. Ini mengikut satu pendapat. Sebenarnya dalam perkara ni, dalam perkara azal ataupun taksir bagi lekat anak ni, ada beberapa pendapat, 4 pendapat. Di sini tidak disebutlah sebab dia nak ringkas, dia tak sebut. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat Imam Ghazali dan orang-orang yang sependapat dengan dia. Dia kata boleh azal ini, taksir anak, menikah taksir anak boleh secara mutlak. Surat apa nama ni, bini izin ke tidak izin ke, merdeka ke tidak merdeka ke, semua boleh. Terpulang kepada ayah, yang si suami itu semata-mata. Itu pendapat dia. Sebab kata dia seperti seseorang tu, dia tak nikah langsung. Boleh ke tak boleh? Dosa apa? Tak dosa. Lepas tu kalau dia nikah, dia tak anak, tak boleh anak juga. Tak nikah, tak boleh anak. Kalau menikah pun, kalau tidak bersetubuh tetapi tidak lekat anak tu, tak boleh juga dengan melakukan azal tadi. Dia kata tak apa. Begitu juga kalau seorang tu menikah, dia tidak bersetubuh langsung, boleh ke tidak? Boleh. Semua kata boleh. Jadi tidak mesti lekat perut tu dapat anak tu, tidak mesti. Itu kata dia. Satu pihak yang lain pula kata tak boleh, langsung tak boleh, tak boleh. Itu pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Hibban dan ramai lagi yang lain. Dia kata tak boleh langsung. Siapa pun orang merdeka ke hamba ke lagu mana, kata tak boleh langsung. Kita kata nak menghalang kelahiran itu, taksir anak tak boleh langsung. Sebab apa? Sebab anak ini dalam masyarakat, hak masyarakat lebih kuat lagi daripada hak ibu bapa, kata mereka. Kalau ayah taksir, mak taksir, masyarakat orang lain nak. Secara umumnya dalam Islam ni masyarakat berhak terhadap anak kita. Sebab munafaat dia tu bukan kepada ayah, ibu bapa dia saja bila dia besar, tetapi kepada masyarakat. Bukan hak individu anak tu, tetapi hak masyarakat. Lebih berat kot tu. Dengan sebab itu tak boleh. Apalagi kata dia dalam hadis, sudah sebut dah, kata ini adalah penanaman anak secara sulit. Supaya menanam anak hidup-hidup supaya mati itu haram. Hak ni pun haram juga. Dia kata. Lepas tu hadis ini hak kata la alaikum, apa salahnya kalau kamu tidak lakukan. Tadi anda terjemah begitu kan, sedangkan ada lagi beberapa terjemahan yang lain mengikut pendapat golongan yang kedua saat ni, dia tidak terjemah lagu tu, dia baca dia pula gini, faqala la alaikum alla taf'alu. Gitu. Jangan, la tu dengan makna jangan. Kamu jangan buat begitu. Mesti kamu jangan buat begitu. Mana tak boleh buat gitu. Dia faham lagu tu. Kamu mesti jangan buat lagu tu. Gitu. Dia baca la alaikum alla taf'alu. Tadi kita baca la alaikum alla taf'alu. Ini mengikut selera masing-masing. Cara dia ada juga. Ada juga setengah ulama, dia dalam terjemahan dia terjemah lagu lain. Lagu ni terjemahan dia, kalau mengikut pahaman dia tu, terjemahan dia begini, la tu dia pakai la zaidah. Lagu ni la alaikum alla taf'alu, maknanya la alaikum an taf'alu, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk melakukannya. Mana tak apa, boleh. Mau dia faham situ, dia faham lagu tu, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk melakukannya, maknanya boleh. Kalau kamu lakukan pun, Allah SWT sudah takdirkan akan lahir juga, ia akan terjadi juga. Tapi kalau kamu nak lakukan, boleh. Gitu. Jadi ada 3 terjemahan dia tu. 3 terjemahan. Baiklah. Golongan yang kedua kata tak boleh langsung. Sebab apa? Ini hak masyarakat. Jadi kita kena tanya orang, apa boleh kau tanya seluruh manusia dalam dunia?